Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya Cikgu Cik Aziza. Hari ini saya akan menerangkan tentang tema yang sama iaitu tema 13 Bahasa Melayu tingkatan 4. Okey, tema 13 yang bertajuk Segalanya Bermula di Sini. Okey, hari ini kita akan belajar. Saya akan terangkan standard pembelajaran dia dulu. Okey, yang pertama 5.3.3 mengenal pasti dan menggunakan ayat tukar susunan biasa dan susunan songsang yang mengikut konteks. Yang kedua 2.4.1 baca dan menghayati pelbagai bahan fiksyen dan bukan fiksyen untuk meningkatkan penguasaan kosakata dalam pelbagai bidang. Okey, objektif pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat mengenal pasti dan menggunakan ayat tunggal, susunan biasa dan susunan songsang yang mengikut konteks. Yang kedua, pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menyatakan kosakata sukar dan maksud kosakata tersebut. Kita pergi ke slide seterusnya iaitu panorama diorama. Okey, di sini saya akan terangkan maksud panorama dalam Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu panorama bermaksud pemandangan yang luas, terbentang dan tidak terhalang atau terganggu. Okey, diorama pula bermaksud satu model 3 dimensi iaitu 3D yang mengandungi pelbagai objek untuk menggambarkan situasi yang sebenar. Diorama biasanya dipamerkan di dalam muzium untuk menceritakan peristiwa-peristiwa sejarah atau untuk tujuan pendidikan. Selain itu, diorama juga disimpan sebagai koleksi seni di dalam rumah. Diorama terdapat dalam pelbagai bentuk, saiz dan tahap ketelitian. Diorama biasanya dibina di atas tapak khas yang dipanggil diorama base. Okey, itu maksud diorama dalam Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, cuba pelajar melihat pada muka surat 180, dia ada menceritakan tentang akuarium dan muzium marin. Okay, dia ada tanya, anda pernah menyaksikan diorama dasar laut? Jika anda berhasrat untuk menyaksikannya, silalah berkunjung ke akuarium dan muzium marin di Universiti Malaya Malaysia Sabah iaitu AMUMS. Okay, AMUMS mempunyai pelbagai tarikan. Panorama di kompleks AMUMS yang terletak di kawasan pinggir laut sungguh mengagumkan. Digambarkan bahawa kompleks ini dimeriahkan oleh kehidupan marin yang indah dan berwarna-warni. Pembinaan AMUMS ini untuk menginspirasikan permeliharaan kehidupan laut. Pemeliharaan ini dilakukan melalui pendidikan, penyelidikan, inovasi dan penerokaan. Okey, saya akan tunjukkan muzium marin. Okay, ini adalah muzium marin yang terletak di Labuan Sabah. Okay, sama-sama kita tengok. Hai, salam perpaduan semua. Hari ini saya menuju ke Museum Marine Labuan. Apa yang ada di sini? Jom kita masuk ke dalam. Dekat sini terdapatnya kolam sentuh yang memberikan peluang kepada pengunjung untuk memegang sendiri spesies hidupan laut yang ada di dalam museum ini. Sebenarnya museum ini mempunyai dua tingkat, yaitu di tingkat bawah ataupun di tempat ini mempamerkan pelbagai spesies ikan tempatan yang terdapat di perairan Labuan. Manakala di tingkat atas mempamerkan informasi berkaitan dengan ekosistem marine, ya, dan
pelbagai koleksi yang terdapat di tingkat atas, antaranya rangka ikan paus yang dipamerkan di situ. Kepada Anda semua, sekiranya Anda ingin ke wilayah Persekutuan Labuan, jangan lupa singgahlah ke Museum Marine Labuan. Ini adalah antara tempat yang menarik yang terdapat di wilayah Persekutuan Labuan. Dan semestinya anak Anda akan gembira dan pasti teruja melihat kehidupan marine yang terdapat di museum ini. Jom kita datang ke Museum Marine Labuan. Hai. Di sini saya tunjukkan helaian buku teks pada muka surat 182, iaitu tajuk Pulau 11 Gelaran. Di sini pelajar perlu membaca dengan teliti. Kerana apa? Kerana nanti akan ada aktiviti yang perlu pelajar buat berdasarkan tajuk ini. Okey, aktiviti pada hari ini ada dua je. Aktiviti pada hari ini yang pertama, mengenal pasti ayat tunggal, susunan biasa dan susunan songsang yang betul mengikut konteks pada muka surat 180. Yang cerita pasal Museum Marine tadi tu, so pelajar perlu mencari mengenal pasti ayat tunggal susunan biasa yang mana, susunan songsang yang mana. Okey, buat dalam kolom ya. Kolom yang pertama susunan biasa dan kolom kedua susunan songsang. Okey, yang kedua, aktiviti kedua iaitu menyenaraikan kosakata sukar dan mencari maksud kosakata tersebut dalam bahan yang diberi. Pada muka surat 182 iaitu pasal Pulau 11 Gelaran tadi. So, awak perlu carilah maksud yang awak tak faham. Contoh, inovasi. Apa maksud inovasi? Terangkan pun dalam kolom. Awak buat kolom yang pertama tulis kata sukar tu, kolom kedua maksud kata tersebut. Okey? Okey, di sini saya terangkan contoh susunan biasa dan susunan songsang. Okey, susunan ayat dia, ayat tunggal dibina ada dua, iaitu subjek dan predikat. Ayat tunggal mempunyai dua bentuk susunan, iaitu susunan biasa dan susunan songsang. Okay, ayat susunan biasa, bagi ayat tunggal, kedudukan subjek adalah di hadapan predikat. Subjek dulu, baru predikat di belakang.
Okey. Kalau susunan songsang, ayat susunan songsang ialah ayat yang telah melalui proses pendepanan predikat. Unsur yang dikedepankan itulah yang hendak diberi penegasan. Maksudnya yang predikat, yang songsang ni predikat yang tadi duduk belakang tu dia duduk kat depan pula. So, subjek duduk belakang balik. Okey, tu ayat susunan songsang. Okey, di sini saya bagi contoh. Contoh ayat susunan biasa. Okey, subjek dia seorang penulis. Seorang pelukis. Predikat dia telah memenangi hadiah itu. Okey, telah memenangi hadiah itu predikat. Itu subjek dia seorang pelukis. Subjek dia kebanyakan calon. Subjek dia beberapa buah bangunan. Dan semua pelajar kelas itu. Itu adalah subjek. Siapa yang dia nak sebut mula-mula tu, itu adalah subjek. Predikat tu yang huraian dia tu. Tidak memahami soalannya. Musnah dalam kebakaran itu. Berjaya dalam peperiksaan itu predikat. So contoh pula pendepanan seluruh predikat iaitu susunan biasa. Contoh dia pelajar itu sangat rajin. Itu susunan biasa. Susunan songsang pula awak kena buat sangat rajin pelajar itu. Itu cara dia. Itu cara macam mana awak nak buat ayat susunan biasa dan susunan songsang. Okey, boleh? Ni aktiviti kedua iaitu contoh kosa kata sukar dan maksudnya. Jadi macam saya cakap tadi, awak kena buat kolom macam ni. Cari kata sukar. Apa yang awak nak cari dalam muka surat 182 tersebut. Okey, kat sini saya bagi contoh. Apa dia tulis kat situ? Habitat, apa maksud? Tempat hidup organism tertentu. Tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan haiwan. Lingkungan kehidupan asli. Itu maksud dia. Okey, itu saja daripada saya. Nanti pelajar akan nyambung pembelajaran bersama guru-guru bahasa Melayu masing-masing. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum.